Assalamualaikum. Kami daripada Islamic Banking Subject. Kami akan bertanyakan tentang Cik Wahid berkaitan bank muamalat produk. Antara produknya adalah beberapa produk, antaranya kami pilih 3 daripada bank muamalat, dan soalan pertama akan diajukan oleh Atirah dulu. Okey. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atira binti Ma'asal. Boleh panggil saya Ati. Yes, pada semester 5. Okay. Soalan yang pertama yang saya akan wujudkan untuk Cik Wahid. Boleh tak Cik Wahid cerita serba sedikit latar belakang Cik Wahid dan kerjaya Cik Wahid sebagai apa ni? Yang kerja di bank. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih pada Safwan dan juga tim kerana sudi menjemput saya untuk temu bual ni. Okey. Saya pun tak expect benda ni. Okey, thank you Safwan sekali lagi, and then dengan tim. Alright. Just nak share lah tentang latar belakang saya. Saya dah lama dengan banking. Sebenarnya dah 30 tahun kerja dengan bank. Masa mula saya start banking tu, saya dengan Maybank, di mana bila dengan Maybank tu saya join, saya sebagai pegawai operasi lah untuk operation tu. Okay, lepas tu saya dah masuk buat sales. Daripada sales tu dah lama 10 tahun dekat Maybank. Lepas tu saya tukar, saya ke M-Bank pula. So sama juga, saya sambung buat sales 5 tahun. Lepas tu saya jadi branch manager untuk 7 tahun di M-Bank. So total kerja dekat M-Bank pun almost 12 tahun. So lepas tu baru saya berhijrah ke bank muamalat. So Alhamdulillah, sebab dapat bekerja dalam suasana perbankan Islam sepenuhnya. So kalau kat Malaysia ni ada 3 saja bank yang perbankan Islam sepenuhnya. Okey, iaitu kita ada bank muamalat, bank Islam, dan yang terkini kita ada MBSP Bank. Bank-bank lain tu dia memang ada produk perbankan Islam, tapi dia bukan perbankan Islam sepenuhnya. So kalau katakan latar belakang saya 30 tahun, memang banyak experience saya dalam banking, especially in term of sales, operation, managing. And then sekarang saya dekat bank muamalat ni, saya dekat Regional Office Northern. Maksud dia pejabat wilayah utara, di mana semua cawangan-cawangan di wilayah utara ni di bawah jagaan saya untuk wealth management. So bank muamalat kita ada 12 cawangan seluruh utara, daripada Perlis, Kedah, Penang dan juga Perak. So semua cawangan ni kalau katakan untuk wealth management is under saya lah. Okay. Dan saya adalah seorang certified trainer professional. Under this saya certified trainer, and then at the moment saya juga tengah menduduki untuk saya punya IFP lah, Islamic Financial Planner. InsyaAllah nanti bulan 1 saya punya final exam. Kalau lulus, bolehlah dapatkan license sebagai Islamic Financial Planner. Kan? Tapi yang tu kena diiktiraf oleh SC lah, Security Commission. Mungkin benda tu saya guna untuk saya punya retirement. Okay. So saya berusia dah 50 tahun. Dah umur 50 dah. Okay. Dan itulah, saya suka bekerja. Saya suka bekerja, saya suka buat talk. So banyak seminar yang saya buat, seminar talk, webinar. Webinar ni baru saja saya start sejak pandemik. Awal-awal dulu macam agak sukar bagi saya buat webinar, sebab saya selama ni saya buat face to face punya training, punya punya seminar. Tapi bila buat webinar, sometimes kita macam cakap seorang-seorang. So itu macam kurang best lah kalau buat webinar. Tapi okey lah. So kita pun dah almost 2 tahun lebih dah. Kita dah get used dengan webinar. So saya dah boleh blend in masuk. Sebelum ni saya alamak, adakah saya ni cakap seorang-seorang kan? Kadang setengah orang tutup kamera. So tak tahu dia dengar ke, tak dengar ke, faham ke tidak. Okay, tapi no choice lah. Saya rasa kalau you all dekat universiti pun benda yang sama. Sebab dulu anak saya 2 tahun dekat sekolah pun memang online class 2 tahun. Kan? So kita kena adapt lah, whatever situation, whatever the change, kita kena adapt lah in life sebenarnya kan. So
Itulah serba sedikit tentang saya. Ataupun ada nak tanya apa lain? Saya tanya lagi. Okey. Berkaitan dengan Cik Wahid punya pengalaman, berkaitan dengan produk Bank Muamalat sekarang, apa pendapat Cik Wahid tentang produk Al-Wadi'ah Saving I? Okey, sekarang kita dah tak ada Al-Wadi'ah produk. Sebab itu daripada bank negara, bukan kata saja bank muamalat, manakala semua bank pun dia punya konsep dah bertukar sekarang ni. Kita ke konsep tawaruk. So sekarang dulu memang betul kita ada wadiah kalau katakan saving ke apa, tapi sekarang semua kita dah tukar ke konsep tawaruk. Even kalau katakan in term of financing pun kita dah tukar ke konsep tawaruk. Sebab itu adalah guideline ataupun saranan daripada bank negara. So semua bank kena ikutlah. Bagaimana pula dengan Mudarabah General Investment Account I? Okey, Mudarabah General Investment Account I pun sama juga. Sekarang memang kita berkonsepkan tawaruk. Tawaruk ni maksud dia kita ada apa? Urusan jual belilah, maksud dia kenapa kita buat konsep tawaruk ni, sebab kita ada untuk membeli aset dengan dan juga secara bayaran tertunda. Lepas tu pembeli pun dia akan jual aset tu. So kalau kata dalam konsep tawaruk ni, maksudnya kita akan beli dalam konteks komoditi. Itu yang bezanya kalau katakan Islamic banking dengan konvensional. Kan, sebab dalam Islamic banking ni kita mostly kalau katakan kita punya transaksi, kalau katakan tawaruk itself, so dia on commodity basis. Maksudnya kita beli, contohlah katakan sekarang ni kita dah beli kelapa sawit. Okay, so kita akan tengok based on jual beli untungnya yang kita akan kongsi pada akhir tempoh matang sesuatu akaun ataupun pembiayaan tersebut. Okey, terima kasih Cik Wahid. Apa pula Cik Wahid rasa tentang muamalat Gold Eye? Sebab Safwan bagi tahu saya, Cik Wahid expert berkaitan dengan produk ini. Gold Eye, okey. Gold Eye ni adalah super duper produk dekat bank muamalat ni. Sebenarnya gold ni adalah satu aset ya sebenarnya. Mungkin orang ingat beli emas ni adalah satu pelaburan. Sebenarnya tak. Emas tu adalah satu aset, dan di bank muamalat ni kita telah lancarkan kita punya pelaburan emas ni sejak 2016. Di mana 2016 kita keluar dengan kita punya physical gold. Maksud dia orang boleh beli kita punya gold bar. Okay, gold bar tu kalau kita nak beli dalam denomination of 10 gram, 20 gram, 50 gram dan juga 100 gram. Di mana kalau katakan kita beli gold bar ni, okay, gold yang kita ambil itu daripada Perth Mint Australia. Okay, so kenapa kita ambil daripada Perth Mint Australia? Sebab Perth Mint Australia is governed by Australian government. So memang in term of security tu memang ada. And then kita dekat Malaysia, even bank muamalat, kita bank is governed by bank negara. So in term of security tu memang ada. Sebab kalau katakan gold ni, ada juga company-company luar yang buat gold kan, tapi kita tak tahu kesahihan dia macam mana sebenarnya. Okay, and then kadang dia company sendirian berhad, dia ada gold. Dan kita tak tahu how long this company akan last, sebab kita pernah experience ya. Ada dulu contohlah katakan macam Geneva Gold, kalau katakan saudara-saudari yang pernah dengar sebelum ni, dia memang dulu satu ketika dulu memang aktif dan ramai orang melabur, tapi at the end of the day dia memang dah hilang kan. So memang rugilah orang yang invest, semua tak tahu dah duit semua tak dapat balik. Okay, and then lagi satu gold ni, sebab gold ni adalah barangan ribawi. Jadi bila kita cakap pasal gold, kita kena hati-hati. Memang ada juga bank ataupun company ataupun orang yang beli gold ni melalui online. So kena hati-hati. Sebab apa? Kebanyakan gold trading ni dia on paper base. Apa maksud paper base tu? Dia akan just ramalkanlah, katakan ikut harga pasaran. Tapi emas tu tak wujud. So dalam Islam dia tak boleh. Dalam Islam kalau kita buat urusan jual beli gold, dia kena wujud, emas tu kena ada. Sebab tu kita buat urusan jual beli, akad jual beli itu dalam istilah qobat. Istilah qobat tu maksud dia ni. Jadi trading tu kena berlaku serentak. Sebab kita nak elakkan jadinya riba kat situ.
Okay, so itu yang kita ada dalam bank muamalat yang kita punya goal bar. Tapi dalam tahun 2018 kita launch dengan kita punya goal saving account. Okay, goal saving account pun ada ramai juga orang tanya macam mana kan dari konteks syariah. So far tak perlu nak risau sebab kalau katakan gold I account, kita punya gold savings pun emas tu memang ada. Dia macam ni, maksud dia ada 1 kilo emas. So dalam 1 kilo emas tu semua orang belilah, katakan saya beli kan, dan Damia beli, Ati beli, semua beli kan. So dia akan masuk dalam yang 1 kilo tu. Lepas tu dah penuh baru kita akan tukar kilo yang lain. Dan emas ni memang bank yang simpan. Makna dia wujud lah. And then kita diiktiraf oleh World Gold Council sebenarnya, bank muamalat. So pada tahun 2017 kita menang anugerah dekat Qatar. 2018 kita menang dekat London. Di mana World Gold Council iktiraf kita punya gold investment bank muamalat ni is the best in the world. Sebab kita patuh syariah. And then yang untuk kita punya gold saving tadi itu, di mana kita boleh mula dengan serendah RM10. So mana kita boleh dapat beli emas RM10 dalam dunia ni, betul tak? So dekat sini kita mula. Jadi kita buka. So macam AirAsia lah. AirAsia selalu kata everyone can fly. So now dekat bank muamalat pun everyone can own gold. Kan even budak sekolah pun boleh simpan gold. Sebab apa kan? Kadang parents bagi duit ke apa kan. So hujung bulan dia boleh simpan. Sama juga sebab macam anak saya sendiri, saya share. Saya pernah buka akaun emas untuk anak saya. Dulu bila anak saya pergi sekolah kan, kita bagi duit pergi sekolah kan, memang selalu habis lah kan, tak pernah hanya kata duit tu nak ada. Tapi sejak ada akaun gold, dia pernah simpan. Satu bulan dia bagi saya RM20, ada yang dia bagi RM30. So dia dah nampak, jadi kita pupukkan minat untuk saving, inculcate a saving habit, and then kita bagi dia semangat untuk nak start buat pelaburan. So memang so far memang the best lah. Kalau kata gold account, saya rasa semua orang patut ada. Memang tak rugi. Okay, sebab apa kita cerita pasal gold? Sebab sekarang kita guna gold ni kan, nombor satu untuk kita punya retirement plan. Kenapa retirement plan? Sebab bila katakan kita dah start kerja, kan kita start accumulate. And then itu yang saya galakkan untuk buka account emas instead of gold physical. Tapi terpulang kepada individu lah. Sebab kalau katakan gold gold bar tu, so setengah orang dia a collector, dia macam coin collector ke apa kan, dia suka kumpul-kumpul. Tapi benda tu kalau hilang lah, bank tak tanggung. Tapi kalau katakan account tu hilang buku, bank tukar buku baru. And then yang bagusnya sebab dia boleh with the minimum kan, tadi saya kata kalau nak beli fizikal tu kena beli 10 gram. Tapi kalau katakan yang account with any amount, rasa nak simpan RM10 simpan, RM20 simpan, RM50 simpan, ataupun rasa nak beli 1 gram. So kita start to accumulate kita punya gold dalam situ. Kan? So that is good for retirement. Katakanlah macam sekarang kita simpan untuk retirement umur 60. So kita dah ada satu aset emas. And then kita kena remember ya, sebab gold is universal. Maksud dia satu dunia pun dia akan ikut harga gold. Dia tak cakap kata gold daripada Malaysia harga lain, gold daripada Singapura harga lain, gold daripada Hong Kong harga lain, tak. So any part of the world still dia ikut gold price. Tapi kalau katakan kita invest in currency, dia memang ada efek lah. Kan? Ringgit Malaysia, Sing dollar, Aussie dollar kan. So dia ada efek kat situ. Tapi gold ni tak. Secondly, kita boleh juga simpan gold untuk tujuan education purpose. Maksud dia siapa yang ada anak dah boleh start accumulate gold untuk education. Contoh, katakanlah kita ada anak umur 3 tahun ke 5 tahun. So for the next 15 years ataupun for the next 18 years, by the time nak masuk universiti ke apa kan, kita dah ada gold value. Sebab apa? Gold ni memang sentiasa naik. Tak ada harga emas yang turun. Dia memang turun tapi dalam dia punya range. Okay? Kalau kita tengok ya, tahun 74 harga emas baru 1 gram RM14.30. Hari ni dah harga RM272. Even kalau kita tengok tahun 1990, kat sini semua you all dah lahir ke tahun 1990? Belum lahir lagi. Okay. Tahun 1990 harga emas pun baru RM30. Kan hari ni 2022 272. Nampak tak? Kalau katakan tahun 90 tu orang yang ada value gold dia masa tu 100,000,
Hari ni 100,000 dia dah jadi 876,000. Nampak tak? Tapi kalau kita letak dalam saving account ataupun tadi yang kita cakap mudarabah general investment account tu, 100,000 tetap 100,000. Cuma dia adalah dia punya profit yang dia akan dapat, tapi profit dapat tu memanglah kalau letak dalam saving account tak banyak pun below 1% dia punya return. Kan kalau katakan mudarabah tadi pun dia dalam paling-paling pun 3%. So kita kira lah kalau 3% pun dia tak capai untuk nak jadikan 100,000 to 876,000. Itu yang kata Go ni memang bagus kalau katakan kita simpan for kita punya future. Okay, terima kasih Cik Wahid. First time saya dengar ni macam the best thing lah. Nanti boleh buat appointment dengan saya. Nanti kita buka account kan. So Damia pun tak kisah. Every month nak simpan RM50 ke, you start accumulate. Esok dah kerja, tambah lagi banyak. Dan dia boleh buat online sebenarnya. Jadi tak perlu datang bank. Jadi kita buat urusan tu sekali je datang bank untuk tujuan buka account. Lepas tu kita just buat online je, transfer. Dekat rumah ke, hari Ahad ke, hari Sabtu ke, malam ke, rasa ada duit lebih, kita tambah. Okay, terima kasih Cik Wahid. Okay, saya akan serahkan untuk Azata. Okey, Assalamualaikum Cik Wahid. Salam. Nama saya Azat Akmal dan Cik Wahid boleh panggil saya Azat. Okey, soalan seterusnya. Adakah semua produk di bawah bank muamalat mengaplikasikan penggunaan fintech dan e-banking? Contohnya macam akaun tu boleh kita guna e-wallet ataupun QR Pay ke, macam tu. Betul. Semua akaun sekarang sebab kita dah moving towards the digital banking. So mostly kita punya akaun semua online lah. Online kita ada, kalau katakan sekarang QR dah ada kan. So e-wallet semua dah ada. So even sekarang kad semua pun kita just wave saja kan. Dah ada dah. Sebab itu kalau kita tengok kan, kadang-kadang ada persoalan yang ada orang tanya, kenapa tak buka cawangan? Kan? Sekarang bank dah jarang nak buka cawangan dah. Sebab kita dah moving towards the digital banking, tak perlu ada cawangan. Betul tak? Kita boleh buat online di mana-mana je. Sebab tu kalau tengok macam bank muamalat pun, kita baru dah ada dalam 69 cawangan saja satu Malaysia. Kan? Even kalau tengok 2 bulan sudah, CIMB Bank yang besar pun 13 cawangan dia terus tutup. Nampak? Dia rasa macam tak ada keperluan dah nak ada cawangan. Sebab bila ada cawangan, kos dia tinggi kan. Yang bank nak kena tanggung. Maksud dia, kos sewa, kos elektrik, lepas tu dengan gaji pekerja. So banyak kos yang involved dekat situ. Tapi kalau kita digitalize, tak ada kos pun. Kan cuma kita punya online charges itu saja kan. So that is where sekarang moving forward, most of the bank, bukan kata saja bank muamalat, semua dah go digitalize. Dan memang kita bank muamalat sendiri pun kita memang tak way behind lah. Maknanya kita pun dah memang sama dengan semua bank. Okey, baik. Terima kasih Cik Wahid. Okey, seterusnya saya akan serahkan soalan seterusnya kepada Atira. Okay, terima kasih. Okay, kita dah tahu yang bank muamalat ni 100% keluarkan produk Islamik. Okay, bagi Encik sendiri lah kan. Contoh kalau Encik bukan anggota bank, macam mana Encik nak bezakan setiap produk yang diorang keluarkan tu sama ada Islamik atau konvensional? Okey. Ini satu soalan yang ramai orang tak tahu sebenarnya. Okey. Sebenarnya bagi saya tak salahkan sebab bila saya dulu pun saya conventional bank juga kan. Tapi bila saya masuk Islamic banking, baru saya pun nampak apa tu Islamic banking sebenarnya. Kan? Banyak orang tak tahu. Bagi saya mungkin benda ni kita dekat Malaysia kan yang tak ketengahkan perbankan Islam kepada kita punya rakyat. Saya rasa bagi saya lah personally, untuk saya punya view, sebab saya dah lama dalam banking dan saya memang engage, saya jumpa ramai orang, so saya tak pernah saya macam bila tengok orang macam orang tak tahu nak bezakan Islamic dengan konvensional kan, sebab orang rasa macam bank sama aja. Tapi itulah tugas kita sebagai pekerja dekat bank untuk memberitahu pada masyarakat tentang kenapa kita perlunya ada Islamic banking.
So macam tadi persoalan arti, macam mana kita nak bezakan? Okey, contoh, kalau katakan kita pergi ke bank, kan kadang-kadang orang tanya, oh kalau saya letak simpanan ni, pelaburan ni, berapa interest saya dapat? Kan? Ataupun oh saya nak buat loan. Itulah semua tu konvensional. Perkataan dia loan, interest, itu semua adalah konvensional. So dalam Islamic terms, kita tak ada guna pakai loan ke interest ke apa. Sebab apa? Kalau katakan dalam perbankan Islam, selalu kita guna, kalau katakan loan tu maksud dia financing. So kita kena kata financing. Kalau katakan interest, tak ada interest sebab itu adalah profit. Remember masa awal tadi saya cakapkan sebab kita guna konsep tawaruk di mana kita beli komoditi all that kan, itu yang kita akan tengok profit untuk kita sama-sama share dengan pelanggan sebenarnya. So itu yang beza dia. Jadi kita kena tahu terma dia. Jadi bila kita pergi bank, kita jangan kata, oh saya nak buat loan rumah, saya nak buat loan kereta. Tak boleh, saya nak buat pembiayaan. Dia macam tu. Sangat teliti ya. Saya pun sendiri kadang-kadang confused juga sama ada nak tengok produk tu, betul ke ni Islamic, betul ke ni komersial. Terima Betul. kasih buat bagi tahu. And then kalau katakan adalah macam you all still student kan, tak adalah involved dekat bank. Kalau kata you ada family members kan, pergilah tanya kat family members, parents ke, sibling ke yang mana dah pernah buat loan, cakap dah buat loan ke buat pembiayaan. Tanya dengan orang yang terdekat kan. So kalau katakan parents kata, oh ayah buat loan rumah dengan bank sekian kan, tak boleh ayah, sekarang loan tu kena tukar ke pembiayaan. Jadi kita datang ke bank, tak kisahlah bank yang sama, tak semestinya datang ke bank muamalat sebab semua bank dia ada perbankan Islam. So kalau katakan rumah tu dulu dah loan, tukar, refinance balik, tukar kepada Islamic kan. Kalau katakan ada akaun gaji tu yang memang akaun konvensional, tukarlah kepada Islamic account kan, sebab untuk kita dapatkan lebih keberkatan. Kadang-kadang kita tengok alamak gaji kita kan dalam konvensional, lepas tu bila konvensional dapat interest tu kita tak boleh nak makan. Kadang-kadang ada tak kita kira, oh dalam akaun kita tu interest, kadang kita dah tercampur aduk dengan kita punya duit kan. Sebab benda tu kita nak lari daripada riba sebenarnya. So kalau katakan ada orang yang terdekat tanya, sekarang ni pembiayaan ke ataupun loan? Kalau katakan ada loan rumah, cepat-cepatlah pergi refinance. Sebab apa? Kita kena faham dalam konteks riba, ini dalam Al-Baqarah pun dia tulis. Okay? Ayat 275 sampai 282, kalau tak silap saya. Okay, memang Allah menceritakan pasal riba. So sekecil-kecil dosa riba sama juga dengan berzina dengan ibu bapa sendiri. And then untuk riba tu makna dia 1 dirham bersamaan dengan 36 kali zina. Itu 1 dirham. Kalau katalah kita ada loan rumah 300,000, just imagine 300,000 punya interest tu berapa puluh ratus kali dah dosa zina yang kita terlibat dekat situ. So benda ni adalah satu benda yang memang saya selalu share dengan semua kan. So kalau katakan ada akaun gaji ataupun you all akaun student, saya tak tahu sama ada you all punya Islamic account ke ataupun konvensional. So kalau katakan anda konvensional, pergi tukar akaun. Kan, kalau katakan siapa yang ada kereta, buat loan kereta. Kereta tak boleh lah nak pergi refinance tukar kan, unless kena jual kereta, beli kereta baru. Okey, tapi ada juga jalan yang mana kita kata okey tak apalah kalau macam tu kereta okeylah, harga taklah macam beli rumah 300,000 400,000 kan. So kereta tak apa, kita boleh buat pembiayaan peribadi. Mungkin kita buat pembiayaan peribadi dengan mana-mana bank kan dalam Islamik tu, jadi kita settlekan kereta tu. Cuma kita bayar dalam pembiayaan peribadi. Itu adalah cadangan yang saya boleh bagilah supaya kita keluar daripada konvensional. Sama juga dengan insurans. Insurans tak boleh. Kita kena beli takaful. Itulah beza macam soalan-soalan tadi yang tanyakan. Apa beza Islamic banking konvensional? Sama juga insurans tak boleh. Dia kena takaful. Kalau insurans tu dah memang konvensional. Dia punya kaedah dia lain sebenarnya. Okey. Terima kasih Encik Wahid. Banyak sangat ilmu saya dapat hari ni. Terima kasih sangat-sangat Al-Kisi. Tak nak membuang masa, saya teruskan soalan yang seterusnya. Mia boleh sambung.
Okay. Okey, Cik Wahid, saya nak Ya. tanya, kenapa sekarang ni kalau kita tanya kan, ambil apa? Ambil loan. Tapi kenapa bila dia ambil loan, dia cakap kalau dia ambil loan ni dekat bank macam-macam ni lebih murah daripada bank yang Islamik. Sebab dia cakap dia punya kadar nilai tu, yang dia charge tu lebih tinggi daripada yang konvensional punya. Boleh Cik Wahid tahu sikit? Okey, kalau buat beza dia loan dengan pembiayaan lah, contoh macam tadi kan. Okey, kenapa murah? Memang selalu orang akan tanya soalan macam ni. Remember, bila kalau katakan orang ambil conventional loan, kan dia punya interest tu dia dah kira. Okey, dia kira untuk masa sekarang ni. Kan, tapi kalau kata under Islamic, kita dah projek dia. Kalau katakan pembiayaan 30 tahun, kita dah tengok dah total 30 tahun tu punya profit. Okey, itu yang nampak macam kenapa tinggi. Tapi orang terlupa kalau katakan dia buat loan 30 tahun, memanglah sekarang nampak rendah. Okey, sekarang mungkin you all aware OPR tengah naik. Okey, tahun ni saja banyak kali OPR naik daripada bank negara. Overnight rate tu kan. So bila setiap kali OPR naik, dia punya interest akan naik. Makna dia kita akan bayar lebih daripada kita punya installment tiap-tiap bulan. Kan? Lepas tu kalau katakan dalam tempoh masa 30 tahun tu, okey, interest dia pernah kan satu ketika dulu kalau tahun 1998 macam tu pun interest pernah naik sampai 12%. Masa tu kita nak cakap apa? Adakah Islamic banking tinggi ataupun yang konvensional? Sebab dia akan ikut semasa. Kan, tapi Islamic banking walaupun kita dah kira dah profit dia, kalau katakan 30 tahun punya profit, tapi kalau kita buat early settlement dia ada rebate yang kita akan tolak. Kan, sebab kita kira tapi bila kita bayar awal, kita habiskan tempoh tu awal, kita akan ada rebate. Lepas tu dia ada ceiling. Ceiling dia maksud dia untuk Islamic banking dia letak ceiling 9%. Maksud dia paling tinggi pun boleh naik 9%. Tapi konvensional dia tak ada benchmark tu. Kalau jadikan lama-lama, kalau katakan kita buat loan tu 30 tahun, lepas 20 tahun tengok kita pun tak tahu apa nak jadi negara ke ekonomi kan. Katalah interest tu naik, dia boleh naik kalau 15% pun. Masa tu bayarlah lagi lebih. Itu beza dia. Tapi memanglah sekarang nampak macam rendah, tapi kita kalau buat pembiayaan, tak adanya masa jangka pendek, betul tak? Kalau beli rumah, normally kita buat 25 tahun, 30 tahun. Siapa beli rumah buat pembiayaan 5 tahun, 10 tahun kan? Itu beza dia sebenarnya. Okey, terima kasih Cik Wahid. Sebab ramai sangat soalan yang macam tu. Kadang-kadang tanya saya, Betul. kita macam, bila kita terang, dia akan cakap balik, alah, Islamic banking ni dia punya orang kata kontrak dia tu nak sign apa tu makan masa, proses dia susah berbanding dengan konvensional. At least dalam beberapa certain part dah approve macam tu. Ramai yang cakap macam tu. Okey, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Apa pendapat Cik Wahid berkaitan unit trust, wasiat dan produk takaful yang bank muamalat sediakan? Yang untuk Okey. bantu orang ramai lagi. Okey, ini pun adalah salah satu, kalau kita kata unit trust, wasiat dengan takaful ni pun banyak orang yang macam selalu macam benda-benda yang orang tak berapa nak faham dan orang yang suka elak. Okey, kita start dengan unit trust. Kenapa kita go for unit trust? Unit trust adalah dalam konteks pelaburan. So normally kalau katakan kita nak buat kita punya financial planning, kalau kita ada duit, it is advisable untuk kita diversify kita punya fund. Maksud dia kita jangan letak satu, sebab setengah orang dia letak satu akaun je. Kan, tambah orang Melayu, orang Bumi Putra. Kalau nak letak duit, letak kat ASB, tabung haji je. So dia tak berani nak venture. Kan, sebab jadi dia rasa macam okey, selamat, secure dah letak dekat situ. Kan, tapi macam mana kalau katakan kita letak kat tempat tu, macam mana kita nak jadi kaya sebenarnya? Kan, kita tak boleh nak generate more return. Jadi unit trust is pelaburan. So dalam unit trust ni, memang dia ada konvensional dan juga Islamic lah. Definitely bank muamalat kita go for all the Islamic fund, local ataupun global. Kan? So bila kita letak dalam unit trust, maknanya kita diversify. Sebab tu bila kita ada fund, so kita diversify. Maksud dia kita letak dekat ASB sikit, unit trust sikit, beli gold sikit. So lama-lama kita collect whatever return daripada setiap instrumen ni kan, untuk kita nak jadi kaya. Itu yang konsep orang Cina buat. So kita tengok kenapa orang Cina ni kaya. Orang Cina, dia tak letak duit dia dalam satu akaun. Dia akan tengok, dia akan survey tengok bank mana yang bagi return. Cina dia tak kisahlah.
kan, halal, haram ke, konvensional ke apa, dia tak kisah. Kan dia tengok as long as yang mana bagi profit ataupun return tinggi dekat dia, interest tinggi, dia pergi. Kan? Sebab tu kita tengok, dia cerdik daripada dulu lagi, China. So dia letak mana yang ada account yang bagi return tinggi yang dia letak. Lepas tu dia tengok pula bank ni bagi, dia keluarkan daripada bank ni, dia masuk ke bank tu. Itu yang dia buat kita nampak dia macam kaya lah, ada banyak duit. Tapi kita, especially orang Melayu, orang Bumiputera ni, macam kita takut, kita very conservative kan. Kita macam, okay lah letak ASB kan. Lepas tu, macam few years back, ASB bagi dividen rendah, marahkan PNB, kenapa bagi rendah. Kan, lepas tu ada ketika 3 tahun lalu, bila tabung haji bagi sampai 1%, mengamuk-ngamuk cakap ke tabung haji macam-macam kan, withdraw duit semua tu kan. Sebenarnya salah siapa? Sebab kalau katakan kita ikutkan ASB ke, tabung haji ke, mana-mana, any financial instrument, tak ada yang menjanjikan guaranteed return. Dalam dunia ni tak ada. Jadi orang mungkin dia salah faham. Dengan letak ni kena dapat. Mungkin satu masa ketika dulu memang ASNB memang bagi tinggi sampai 14%, 15% dividen. Kan? Tapi dia kena faham jugalah, kena tengok dari segala aspek sektor. Kan? Industri, negara, kan? Ekonomi. Bukan kata, sah kalau katakan ASB kena bagi 10%, 14% forever. Tak. Sama juga dengan bank. Kan? Lepas tu orang start marah. Salah dia, salah pelabur tu sendirilah. Sebab dia yang choose nak letak ni. Tapi bila dapat dividen sikit, dia start marah. Okay, so unit trust adalah satu instrumen di mana kita diversify. Ada juga fund yang memang boleh generate. Okay, dan sekarang ya, for info Damia dan juga rakan-rakan, sekarang kita dah moving from the ordinary unit trust, kita dah go for, kita panggil dia private manage ataupun private mandate account. Mungkin dekat sini you pernah dengar tak dekat radio DDNK? Kan DDNK, apa tagline DDNK? Tak apa, janji tak kaya kan. kaya tak apa. Tak handsome tak apa, janji kaya kan. Tak handsome tak apa, janji kaya. Okay, itu adalah the new concept of investment. So kita macam sekarang kita nak channelkan benda tu kepada private manage. Okay, private manage ni lebih sophisticated sebab bila dalam private manage ni kan kita letak duit, dia punya fund manager yang akan tengok kita punya investment tu, dia akan buat sendiri urusan dia, nak switch ke, tengok counter mana bagus, tukar. Lepas tu dia tengok pula holdings mana yang nak kena masuk. So dia tengok pula dalam konteks teknologi ke nak kena masuk industri kan. Sekarang ni teknologi macam mana? Sebab macam last 2 years, kalau katakan market yang memang boom is teknologi dan juga yang mana buat latex ya. Sebab apa latex? Sebab kan COVID. Jadi banyak kita buat face mask, kita buat sanitizer, kita buat sarung tangan kan. So these are the industry yang memang meletup lah last 2 years sebab memang satu dunia perlukan benda tu. Kan? So dalam private manage ni dia akan tengok sektor-sektor macam tu. Jadi kita tak perlu nak risau, kita letak aja duit, biar orang kerjakan duit kita. Tapi unit trust tu kita kena tengok jugalah, monitor sebab dia ada harga naik turun kan. Tapi it's good lah untuk diversification. Okay, dan bila kita cakap pasal takaful tadi ya, takaful pun salah satu benda yang memang orang tak suka dengar. Kan? Insurance ataupun takaful lah orang tak suka dengar. Kan? Tapi kalau orang Cina, memang semua orang Cina ada takaful, ada insurance. Kan? Tapi kalau katakan orang Melayu ni takut sangat nak beli takaful. Kan sebab saya sendiri pernah ada orang cakap macam, beli takaful kena buat apa kan? Kalau aku mati, orang lain saja nak enjoy duit tu. Kan? Mungkin itu dulu-dulu orang perception macam tu. Tapi sekarang kita kena faham ya, kenapa kita perlu ada takaful. Okay, nombor 1 saya nak share dekat sini. Takaful, kenapa ada takaful? Sebab bila kita meninggal dunia, kita akan tinggalkan orang-orang tertentu, orang kesayangan kita, parents, lepas tu kita akan tinggal isteri ke suami ke anak-anak, betul tak? And zaman sekarang, semua orang ada hutang. Siapa tak ada hutang? Ada tak orang yang tak ada hutang? Kan? Semua orang ada hutang. Bila kita mati, hutang tu nak kena bayar ke tak perlu?
perlu kena bayar. Betul tak? Tetap hutang. Kalau katakan kita mati tak bayar hutang, roh kita tergantung. Nak tak roh kita tu tergantung selamanya kerana tak bayar hutang? Jadi sekarang kita ubah konsep. Beli takaful kenapa? Bila beli takaful adalah satu-satunya instrumen di mana dia tak akan pergi ke amanah raya dan dia tak akan ikut proses faraid. Lain semua akan ikut ya. So kalau katakan kita ada aset apa lain, kalau katakan kita ada saham ke, kita ada akaun ke apa, bila kita mati, semua tu akan dibekukan. Kan lepas tu kalau pergi ke amanah raya akan buat proses, semua kita punya pusaka tu akan bayar ikut faraid. Tapi untuk takaful tak ada. Takaful tu kita letak penama, paling lambat dalam masa sebulan waris dah dapat dari duit kita. Jadi bila dapat duit kita tu masa tu, mungkin kita ada hutang kereta. Normally kalau katakan kita beli rumah, bank akan bagilah MRTT tu. Kan maksud dia kalau meninggal dunia, pembiayaan kita tu dah settle lah sebab ada takaful cover yang kita panggil MRTT. Tapi biasanya kalau katakan kereta, kad kredit, pembiayaan peribadi, semua tu ataupun hutang dengan kawan ke, dengan siapa kan? Siapa nak bayar benda tu? Sebab benda tu dia jarang ada takaful protection kat situ. Jadi kalau katakan kita mati, siapa nak continue bayar kita punya pembiayaan kereta ataupun kad kredit? Betul tak? So daripada duit takaful ni membantu. Sebab apa? Kita ada duit sebenarnya. Tapi duit kita amanah raya nak release lambat. Paling cepat 6 hingga 12 bulan. Kan? Takkan dalam masa 6-12 bulan tu kita tak bayar hutang, nombor 2, family tak makan, anak tak pergi sekolah, kan nak pakai duit. So duit takaful ni membantu untuk sementara waktu tu untuk kita nak dapatkan untuk kita nak teruskan kehidupan. Itu yang kena faham sebenarnya. Bukan kata beli takaful kita meninggal orang lain nak enjoy. Tak ada istilah yang macam tu. Okey? Itu yang untuk takaful. Dan kita kena fikir juga kadang-kadang orang beli rumah. Okey, beli rumah, join nama dia, suami dan isteri. Okey, suami isteri. Katakanlah rumah tu bernilai 300,000. Katalah salah satu daripada pasangan tu meninggal dunia, rumah tu jadi apa? Rumah tu terbahagi kepada 2, betul tak? Sebab join nama suami isteri, okey, bila meninggal dunia dah jadi 50% portion. Okay, 50% portion. Bila berlakunya 50% portion ni, rumah tu, remember lah, sebab benda ni akan relate kepada wasiat nanti yang saya akan cakap. Okay, kalau katakanlah rumah tu 50% portion. Okay, 300,000 jadi 150,000. Okay, katalah suami meninggal dunia. Bila suami meninggal dunia, bahagian suami 150,000 tu, suami masih ada waris faraid. Ada mak dia, bapak dia, family dia. Kan? Di mana memang kita kena bayar ikut faraid tu lah. Okey. Bila nak bayar ikut faraid tu, cukup tak duit si isteri sebanyak half tu? Kata contoh macam tadi, 150,000. Si isteri ni ada tak 150,000 nak bayar kepada keluarga waris faraid suami? Ada tak? Tak ada. Tapi ada family yang okey. Setengah family tak okey. Dia nak tuntut juga. Sebab kita pun pernah dengar kan, even orang kenamaan pun nak tuntut bila berlaku kematian. Kan, pasal duit ni dia tak kira apa dah. Janji duit dia nak hak-hak dia rasa. Kan? Tapi takkanlah si isteri tu nak jual rumah tu kot, nak bayar pada waris faraid, lepas tu nak pergi duduk mana? Betul tak? Lepas tu kalaulah ada pun duit dalam akaun, kalau kita ambil bayar, duit kita dah shrink dalam akaun sebab kita duit nak guna untuk masa depan. Tapi dah shrink. Sebab itulah perlunya kita ambil takaful. Jadi bila kita ambil takaful, duit takaful tadi tu, pedulikanlah. So ambil, bayar pada waris faraid. Jadi family pun harmoni, tak jadi nak gaduh, nak masam muka kan. Kita dah bayar. Nampak tak? Dia banyak sebenarnya sekarang ni kita tengok. Actually ada banyak lah konteks yang kalau nak cerita dekat sini memang panjang. So selalu kalau saya punya session, memang lama lah ikut topik yang saya buat kan. Memang lama. Paling-paling pun 2 jam untuk satu-satu topik nak cerita. Okey, tapi hari ni secara ringkas saya just bagi gambaran ya. Itulah sebabnya kita nak ambil takaful. So jangan ada perception yang ambil takaful ni tak apa, kita ambil kalau kita meninggal dunia orang lain nak dapat duit. No, sebab sekarang semua orang ada komitmen. Okey, itu untuk takaful. And then kalau katakan lagi cakap pasal takaful, kalau mati
Kalau yang separuh mati, itu yang saya sendiri takut. Faham tak separuh mati itu apa? Separuh mati kita jadi stroke. Bila kita dapat stroke, ada tak company nak ambil kita kerja lagi? Tak ada. Bila kita dah tak kerja, ada income tak? Tak ada income. Kita duduk di rumah, terlantar atas katil, tak boleh bergerak. Kita perlu makan, ubat, nak beli pampers, apa semua tu orang nak jaga kan. Mana nak dapat duit? Orang fikir tak benda tu? Macam saya, okey, kalau mati dah tanam, okey lah. Tak ada apa. Tapi kalau saya ni duduk terlantar atas katil, kita tak tahu stroke tu berapa lama. Kadang-kadang ada orang yang cepat, kadang-kadang sampai berapa tahun pun duduk atas katil macam tu. Betul tak? Mana kita nak dapatkan duit? Sebab tu kita perlu ada takaful. Kalau dapat sakit kritikal, kanser, sakit jantung ke, buah pinggang nak pergi dialisis. Kan sekali dialisis RM200. Kurang-kurang kena buat 3 kali seminggu. Seminggu RM600. Mana nak pergi cari RM600? Kita dah tak kerja. Kan? Dapat kanser, treatment kena buat RM300,000. Duit ada dalam akaun, tapi duit akaun kita ambil RM300,000, habislah. Esok anak nak pergi belajar universiti ke apa, mana nak dapat duit lagi? Penat kita kerja simpan-simpan duit, lepas tu bayar pada bil hospital. Kan? Ini yang banyak orang tak nampak. Orang rasa macam, takaful ni satu benda yang tak perlu. Sebab sekarang tak ada dah benda macam tu sebenarnya. Takaful ni memang satu keperluan. Saya sendiri, saya ada 6 polisi. Sebab 6 polisi, saya dah tahu dah polisi A, B, C, D, E, F ni untuk apa tujuan. Kan? Sama juga macam saya ikut Jepun lah. Sebab rakyat Jepun, dia kena ada paling-paling minimum 5 polisi. Itu rakyat dia yang Jepun cakap. Kan? Tapi kat Malaysia ni, nak suruh simpan ambil takaful RM100 sebulan, tak apalah, saya nak tanya mak, nak tanya nenek, nak tanya semua orang kan. Tapi kalau katakan nak beli rokok, tak tanya pula, mak boleh tak saya nak beli kotak rokok ni? Kan? Satu kotak pun dah RM17 dah. Satu bulan RM500 bayar rokok. Betul tak? So kalau katakan yang perempuan pun hari-hari tekan Shopee. Oh, okey, rasa Shopee tak apa kan? Beli tudung, beli tu, beli ni tak rasa pun kan? Tengok-tengok sebulan, RM300 dah Shopee. Kan? Tapi nak simpan RM100, ya Allah, fikir ni macam dah RM1,000 sebulan nak kena simpan. Ini fact sebenarnya, sebab saya dah lama saya jumpa ramai sangat orang kan, even saya macam tadi saya kata 30 tahun dalam banking and then 25 tahun saya buat wealth ni, memang banyak dah saya jumpa orang-orang yang macam ni. Tapi kalau dengan China, tak. China saya pernah experience masa saya zaman kerja dekat Maybank dulu. Ada China tu, dia datang. China tu dia hawker saja. Dia bukan kerja, dia bukan educated. Hawker saja. Dia datang kat saya, dia tanya nak beli education plan untuk anak. Masa tu saya tanya dekat dia, anak umur berapa kan? Bawa lah surat beranak anak. Dia kata anak saya belum lahir lagi, bulan depan nak lahir. Nampak? Anak belum lahir, hawker ni dia dah nampak nak beli dah education plan untuk anak. Saya kata tak boleh, mister. You kena tunggu dapat baby 1 month, baru you datang bawa surat beranak, baru you boleh buka. Sebab tu kita tengok, nampak tak balik kepada China. Kenapa anak China jarang masuk universiti? Anak China semua hantar pergi college. Sebab daripada education plan. Tapi orang Melayu jarang nak buat education plan untuk anak. Kan? Sebab takaful dia ada yang education plan tu. Kan? Jarang nak buat. Tapi kita nampak anak Cina, okey, hantar je pergi private. Sebab dia guna daripada dia punya education plan. And kadang kita nak buat education plan pun, kita kena faham. Kadang-kadang kita rasa macam, kenapa kita nak buat education plan? Ada orang pernah cakap kat saya, kan anak saya tak pandai pun nak masuk universiti, dia dah tahu dah anak dia yang kecil tu tak pandai nak masuk universiti. Tak apa. Tapi kalau katakan budak tu, dia tak ada kecemerlangan dalam akademik. Mungkin budak tu dia ada dia punya skill. Kan? Kita tak tahu budak. Kita tak kata semua orang tak masuk universiti dia jadi bodoh. Tak. Kan kadang tak masuk universiti lagi pandai daripada yang masuk universiti. Kan yang boleh generate income more daripada yang profesional pun. Kan? So kita cakap macam tu lah. Macam saya selalu saya advise. Tak apa kalau katakan cik rasa anak memang tak berapa nak pandai. You still simpan education plan. Sebab education plan bukan tujuan nak pakai tu nak bayar universiti. Dia account saja. So bila anak umur 18, tengoklah skill anak. Katalah anak tu skill dia, katakan anak perempuan. Dia suka masak ke buat kek. Kita nak hantar dia pergi kelas. Gunalah duit tu untuk pergi buat sijil, belajar, buat kek ke, buat masak ke, nak gunting rambut ke, tailoring ke. Nampak? Sedikit. Semua benda tu kena bayar. So, kita dah ada duit daripada kita punya education plan. So, dia macam ni sebenarnya.
Jadi banyak orang yang tak berapa nak faham. Dia rasa macam, oh itu je. Okey? Dan kita, ada apa-apa soalan tak nak tanya pasal takaful tadi? Jelas tak? You all clear tak pasal takaful? You all semua ada takaful ke tak ada? Ada. Ada. Tapi kebanyakannya kan takaful, orang yang cuma tahu kalau kita cakap takaful, ni mesti pelindungan untuk accident je. Dia cuma tahu accident aja untuk takaful. Kebanyakan orang dia tak expert benda tu lebih. Betul. Itu yang kadang-kadang orang kata insurans ataupun takaful tipu. Sebenarnya insurans ataupun takaful tak tipu. Yang menjadi benda tu tipu sebab dia tak faham apa yang dia beli. Macam tadi kan, macam Damian cakap beli accident. So beli accident, dia beli accident plan memang murah lah. Accident plan boleh dapat dalam macam RM100 satu tahun ke kan. Dia ada plan memang murah. Cover lah RM10,000. Tiba-tiba mati disebab sakit jantung. Lepas tu nak datang claim. Memanglah tak boleh nak claim sebab itu accident plan. Itu dia akan cakap dah, kata, oh takaful tipu kan. So tak percaya. Sebab tu yang sekarang ni bank negara sarankan untuk bank ada banka takaful. Maknanya dia semua bank kita boleh jual produk takaful. Sebab pernah berlaku ada ejen takaful, ejen insurans yang bagus dan ada juga yang kurang. Kan? Kadang-kadang penyelewengan tu berlaku dekat situ. Tapi yang jadi nama buruk tu nama takaful ataupun insurans yang jadi nama buruk. Sebenarnya bukan orang tu, ejen-ejen tu. Kan? Sebab tu kalau datang dengan bank senang. Bank ni pergi mana-mana cawangan saja satu Malaysia kan, bank kan banyak. Pergi je mana-mana cawangan, nak claim ke, nak buat bayaran ke apa, pergi bank. Sebab bank dia tak ada ejen, dia semua staff. Itu yang beza. Kan? And then now sekarang kita go for medical card kan. Medical card pun penting kan. Kadang kita masuk hospital nak pakai duit. Mana nak pergi je. That's why kita gunakan medical card. Okay. Ada apa tak nak tanya lagi pasal takaful? Tak ada. Okay. So sekarang saya relate balik ya. Yang tadi tu takaful saya relate kepada wasiat. Okay, wasiat pun adalah satu benda yang mana masyarakat especially dekat Malaysia ni kurang beri perhatian. Orang rasa macam kenapa nak kena tulis wasiat? Kan? Sebenarnya wasiat ni memang kena buat sebab Rasulullah pun kata, memang dalam hadis Bukhari Rasulullah kata setiap orang tu tak boleh tidur selama 2 malam tanpa menulis wasiat. Ini Rasulullah yang kata, bukan saya kata. So kita semua dah tidur berapa malam dah tak tulis wasiat? Kan? Rasulullah tak boleh tidur 2 malam kalau tak tulis wasiat 2 malam tak boleh tidur. Okay? So kenapa wasiat? Kadang-kadang bila kita cakap orang kata, oh kenapa nak tulis wasiat? Saya tak banyak harta pun, saya bukan orang kaya. Dia bukan masalah orang kaya ke tak ada harta. Sebab bila kita meninggal dunia, apa yang kita tinggal akan jadi pusaka. Walaupun kita ada sebuah motosikal kita tu akan jadi pusaka. Okay. Kenapa nak tulis wasiat? Sebab wasiat, bila kita tulis wasiat, kita memudahkan pentadbiran pusaka. Kadang-kadang orang kata, tak payahlah faraid kan ada. Faraid tu sebenarnya last kali dia datang. Dia adalah untuk pengagihan. Okay, kita tak letak faraid atas. So, kita letak wasiat. Kenapa wasiat? Sebab 1/3 daripada aset kita, daripada pusaka kita yang boleh diwasiatkan dan 2/3 akan ikut faraid. Itu tak boleh nak abaikan. Sebab itu adalah hukum. Faraid tu hukum. Kan memang 2/3 kena ikut faraid, 1/3 kita boleh wasiat. So kenapa kita nak wasiat? Nombor 1 sebab kita nak memudahkan pentadbiran pusaka. Kalau tanpa wasiat, bila berlaku kematian, keluarga kena lantik seorang untuk nak jadi pentadbir. Dalam family members lah. Katalah ayah tu meninggal dunia, so adik-beradik mak kena lantik lah salah satu anak ataupun mak tu sendiri nak jadi pentadbir pusaka. So mak ni kenalah pergi amanah raya, pergi pusaka kecil, pergi mahkamah, kan naik turun mahkamah, apa nak kena pergi cari borang apa nak isi semua. Faham tak kita ni nak pergi tempat-tempat macam tu? Kan? Nombor 2, nak kena ambil cuti, nak kena pergi. Betul tak? Setiap kali nak pergi, kadang-kadang kita anak-anak duduk luar daripada kawasan. Contohlah kalau katakan macam duduk dekat Kedah ni. Kalau kata duduk dekat Kedah, bukan semua anak duduk kat Kedah, setengah dah kerja dekat KL ke kat Johor. Tapi nak wariskan pusaka ayah ni, daripada Johor kena ambil cuti datang balik. Nak pergi mahkamah ni, bukan mahkamah di Johor. Kan mahkamah kena pergi mahkamah di Kedah, di tempat kita tu. So kena ambil cuti. Pergi pula lah, ambil cuti. Balik pergilah mahkamah. Bila pergi mahkamah, tengok-tengok hakim kata postpone pula kes.
lagi 3 bulan. Kan? Lepas tu lagi 3 bulan, kita pula ada apa ke meeting, kita tak boleh datang. Nampak tak benda tu semua dia jadi panjang. Tapi kalau kita dah tulis dalam wasiat, memudahkan. So yang 1/3 tadi, sebab apa kita nak tulis wasiat, balik kepada yang tadi bila kita cakap takaful is hutang. Kan? So dalam wasiat kita dah tulis dah apa hutang yang kita ada. Sebab kalau hutang dengan bank, okey, tak bayar, bank akan hantar notis. Tapi kalau katakan kita hutang dengan kawan ke dengan adik-beradik yang tak ada notis nak sampai ni, siapa nak percaya kita ada hutang? Okey? Nombor 2, jangan lupa, orang ada bayar saman tak? Saman parking, saman polis. Tu hutang yang kerajaan tu kena bayar. Banyak orang macam, tak payahlah bayar saman. Jawablah nanti. Semua kita kena jawab bila kita mati. Kan orang mungkin tak nampak macam, tak apalah. Kan orang tak suka bayar saman. Kan? Tapi itu adalah hutang kita dengan kerajaan. Roh duk tergantung kerana tak bayar saman polis. Tak pasal-pasal roh kita tu tak tenang. Kan? So jadi ada tak siapa-siapa cakap ada hutang saman ke hutang dengan polis kat family? Jarang orang cakap kan? Kita tengok dapat surat saman tu pun buang je kan? Kan? Tapi kalau kita tulis wasiat, kita dah boleh tulis. Aku ada hutang polis, saman polis nak kena bayar. Okay, so kita dah tulis. And then siapa yang kalau tak ada anak lelaki? Tak ada anak lelaki tu kenalah tulis wasiat. Sebab apa? Dia tak ada stopper. Kalau ada anak lelaki tu, dia stop dekat anak lelaki. Kan? Tapi kalau tak ada anak lelaki, anak perempuan sahaja, cabang dia panjang. Kalau katakan berlaku kematian kan, kadang-kadang harta kita tu pergi sampailah ke waris yang kita tak tahu siapa dia. Kan? Bapak saudara, mak saudara, cousin, kadang-kadang yang tu pun memang yang tak baik dengan kita, tak kenal pun kan. Tapi senang-senang je dapat kita punya aset. Sebab benda tu dah faraid cakap macam tu. Kan? Kalau katakan siapa ada anak angkat pun kena tulis wasiat. Sebab anak angkat walaupun kita bela dia daripada baby, dia bukan waris faraid. Makna dia kalau kita meninggal, 1 sen pun anak angkat ni tak dapat. Okey? Ataupun anak OKU. Anak di bawah umur 18 tahun. Pernah tak berlaku kalau katakan accident, parents kan, suami isteri meninggal tinggal anak yang di bawah umur 18? Pernah tak berlaku? Pernah. Jadi siapa nak jaga anak ni sampai umur 18? Kita kena lantik seorang trustee, seorang pentadbir nak jaga dia. Sampai umur 18 baru dia dapat semua duit parents dia kan. Sebab tu kita kena tulis wasiat. Ataupun siapa mu'alaf. Kalau katakan orang yang mu'alaf tu, okey, dia masuk Islam, tapi dia masih ada ibu bapa dia yang bukan Islam. Okay. Walaupun ibu bapa dia bukan Islam, tapi masih ibu bapa dia. Betul tak? Islam tak kata you masuk Islam, buang mak bapak. Islam tak ajar macam tu. Islam kan mulia. Betul tak? Tapi kalau dia dah masuk Islam, katakanlah dia meninggal dunia, mesti dia rasa ada portion yang dia nak bagi dekat parents dia. Tapi kalau dia tak tulis wasiat, memang parents dia tu tak dapat yang bukan Islam. Okey? Lagi satu, kalau kita cakaplah macam kalau kita dah meninggal dunia, kita nak buat wakaf. Kan? Rasa-rasa kalau kita nak buat wakaf tu, berapalah amount yang kita nak bagi wakaf. Tapi kalau kita tak tulis dalam wasiat, kita meninggal dunia, siapa pun tak buat wakaf kat kita. Sebab bila waris faraid dapat duit, jarang waris faraid nak pergi buat wakaf-wakaf ke apa. Orang dah seronok kan dapat duit, nak tukar kereta lah, nak buat apa semua tu. Kan? So wakaf sama. Jadi dalam wasiat kita dah boleh kata, okey, duit daripada tabung haji ni mungkin 10,000 nak wakaf. Ataupun duit daripada takaful ni ambil 5,000 wakaf kepada masjid, kepada rumah anak yatim. Nampak? Jadi bila kita mati, pahala kita still jalan. Kan? Sebab amal jariah kita buat, sedekah, wakaf ni semua. Kan? So that is the beauty yang kita ada sebenarnya. Okay? And then yang lain-lain tu yang kita ada, contoh, kalau katakan kita nak tulis wasiat ni, sebab kita boleh bagi sama rata. Kalau katakan kita ada family, anak-anak kan sama rata, dalam wasiat tu kita boleh tulis nak bagi sama rata. Tapi benda tu boleh kontes lah sebenarnya. Kalau katakan ada waris anak lelaki yang cakap, saya anak lelaki nak juga 2 bahagian dia, maka akan terbatal lah clause yang kata nak bagi sama rata tu. Okey, dan kita kena fahamlah sebab tu yang kita nak kena tulis wasiat. Jadi bila kita tulis wasiat, lagi satu, mungkin kita meninggal dunia, kita pun tak tahu, kita belum buat haji ke apa kan. So daripada duit kita tu memang akan dibuat haji dulu. Ini pun baru saya tahu. Saya pun baru masih belajar kan, macam saya pernah dengar sekarang baru ni, memang ustaz kata sebab kalau katakan kita meninggal dunia, biasa kan family kata nak buat upah haji pada parents. Sebenarnya duit upah haji tu mesti kena guna duit kita sendiri, bukan duit anak.
Saya pun baru tahu, saya baru dengar Ustaz cakap macam tu. Itu yang sebabnya daripada duit yang kita dapat pusaka kita semua tu kan, daripada waris faraid, bila dapat dia kena guna duit tu untuk buat upah haji. Bukan duit anak tu sendiri yang buat upah haji. Sebab itu peninggalan kita kena buat untuk diri kita dulu, barulah agih kepada waris faraid. Okey, kadang-kadang kita terlupa puasa, tertinggal puasa. Mungkin zaman kita, akhir balik kita budak-budak, adalah puasa kita yang kita tertinggal kan. Macam saya pun kadang-kadang saya fikirlah benda ni. Oh, berapa hari pernah masa saya umur muda-muda kan, belasan tahun tu ada yang saya tertinggal puasa ke apa yang saya tak teringat kan. Tapi dalam wasiat kita dah tulis dah untuk nak bayar fidyah. Nampak begitu cantiknya bila kita buat wasiat tu, semua dah tulis kat situ. Kan? Sebab bila kita mati dalam wasiat ni, dia ada pecahannya. Kalau ikut faraid, okey, 1/6 bahagian akan diberi kepada ibu dan bapa. Ibu 1/6, bapa 1/6. Kalau katakan pada isteri 1/8. Suami 1/4, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Kalau ada 2 isteri dah jadi 1/16. Nampak tak? Lagi kecil bahagian dia. So sebab tu jangan bergaduh dengan mak mertua, bapak mertua kalau suami meninggal. Sebab mak mertua nampak dapat 1/6, dia akan dapat lebih daripada isteri. Tapi macam tadilah kalau saya kata, kalau katakan kita buat, kenapa kita nak tulis wasiat? Sebab nak memudahkan pentadbiran pusaka. Sebab macam tadi, kalau kita letak kat Amanah Raya, paling-paling cepat pun dia bagi 6 hingga 12 bulan. Barulah dia nak release kita punya duit. Kalau itu pun kalau katakan harga kita, harta kita tu sikit. Kalau katakan harta kita lebih daripada 2 juta, kita kena pergi ke mahkamah tinggi. Lagi lama proses dia. Tambah kalau sini ada orang Kedah tak? Kat sini. Ada saya. Kan Kedah kan banyak tanah bendang. Hmm. Kan? Kalau katakan bendang tu ada pula kan geran tu pecah adik-beradik kan. Nak pecah geran dah mati tu 5 tahun pun kadang tak settle. Sebab tu yang kita nak kena tulis. Tapi orang tak nampak kenapa perlunya nak tulis wasiat ni. Kan? Itu yang basically lah kenapa kita perlu. Dan daripada wasiat ni kita ada juga, kita boleh buat hibah, kita boleh buat harta sepencarian. Ada macam-macam sebenarnya ada dekat Bank Muamalat ni. Kita memang very comprehensive yang kita ada. Okey, terima kasih Cik Wahid. Sangat-sangat detail dan memang saya pun tergamam sebab banyak ilmu yang saya dapat hari ini. Okey, saya akan serahkan kepada Ati pula untuk soalan terusnya. Soalan saya lah kan, selain daripada kita buat hibahan dekat kaunter, ada inisiatif lain tak yang Bank Muamalat sendiri gunakan untuk promosi produk yang dikeluarkan? Promosi produk normally sekarang macam kita katalah, kita memang dah digitalize. So memang banyak kita keluar daripada kita punya Facebook, kita punya IG kan. And then kita ada kita punya digital platform yang kita keluarkan. Sekarang dah banyak macam tu. So untuk social media is one of the platform yang kita gunalah sekarang ni. Sebab memang dalam kita punya digital media tu memang up to date. Everything memang ada dekat situ dah sekarang ni. Okay, beside kita punya internet banking lah, kita punya website sendiri kan. Website lagi terperinci lah. Website lagi terperinci ada, tapi kalau katakan macam dekat IG, dekat Facebook tu, dia macam kita punya iklan lah. Promosi yang kita ada, apa yang current yang berlaku kan, aktiviti, so kita akan post dekat situ. Even though kalau kata macam sekarang kita ada kita punya sales team ya, kita punya sales executive pun dia orang nak promote diri dia orang, produk dia orang macam mana dia orang nak dapat pelanggan pun, semua dah guna social media dah untuk buat promotion tu. Sebab mengikut memang lagi baik lah respon dia. Dia balik pada Azhar lah. Okay, soalan seterusnya, masa melakukan buat promosi ataupun kempen tentang nak promote produk baru dikeluarkan oleh Bank Muamalat, adakah Bank Muamalat menghadapi sebarang masalah ketika melakukan kempen tersebut? Contohnya macam ada tak dapat kurang sambutan ke, macam ada orang tanya macam produk ni macam produk bank lain ke? Itu ada. Selalu orang akan buat comparison lah. Orang akan tanya,
Cuma kita sometimes kita sendirilah, maksud dia itu media tak boleh cakap. Itu kaki tangan sendiri yang kena cakap lah, kena bagi tahu apa kelebihan produk yang ada kan, apa benefit compare to competitor. Itu yang kita akan cakap sebenarnya. That is where macam kita sekarang ni kita banyak juga keluar macam tadi saya cakap kan, macam saya akan keluar kan, kita banyak buat seminar talk dengan jabatan, dengan company kan, ataupun kita buat webinar untuk kita nak ceritakan benda-benda ni sebenarnya. Sebab sekarang kita konteks tu, kita tak nak dah macam dulu orang ingat bank tu untuk buat pembiayaan, buat loan, simpan duit, ambil duit kan. Itu je orang faham pasal bank. Sebenarnya bank sekarang ni, kalau katakan macam bank muamalat sendiri, macam saya sendiri selalu yang cakap, gunakan bank secara berilmu. Maksud dia bila ada free time, datang je dia dekat bank ni, tak payah takut. Kan kadang-kadang orang takut datang bank, kalau pergi kat mall nampak bank jual-jual pun kan, tak nak ambil flyer kan, rasa macam beban nak kena beli apa-apa. Tak ada. Datang, bila free datang je pada bank kan, kita akan explain. Banyak benda yang kita akan ajar. Kita akan ajar macam mana cara nak buat duit, macam mana nak jadi kaya, apa yang the best instrument, investment instrument yang ada kan. So kita akan ajar macam-macam benda. So gunakan bank secara berilmu sekarang ni. Jangan ingat dah, bank ni untuk nak buat pembiayaan, untuk ambil duit, keluar duit, itu je. Tak ada dah. Sekarang dah tak ada dah konteks macam tu. Sebab kita ada macam tadi saya cerita lah kan. Kalau kita nak buat pasal bab perancangan harta pusaka tu kan, ini benda kita akan sit down, kita akan cerita. Apa kita akan mapping out. Sebab tu dekat bank muamalat sekarang ni, kalau katakan kita punya wealth management, memang very comprehensive. Ini saya akui sendiri sebab saya pun pernah datang pada bank yang lain dan saya memang survey juga bank-bank lain. So far, bagi saya bukan sebab saya kerja dekat bank muamalat, saya nak kata bank muamalat ni bagus. Tak. Tapi memang dalam industri, bila kita tengok, kita punya bank muamalat punya wealth management tu dia memang fully holistic financial planning. Maksud dia kita memang dah complete daripada lahir sampailah kita bagi batu nisan, sampai macam tadi kalau katakan buat wakaf kan, pahala jalan dalam kubur, sampai tahap macam tu kita bagi pada kita punya pelanggan sekarang ni. Ada bank lain yang bagi batu nisan dekat pelanggan. Bank muamalat je bagi. Kita ada tahu produk pengurusan jenazah sebenarnya. Kita bagi batu nisan, maksud dia bila meninggal dunia tu, telefon saja ada tim datang urus jenazah, bagi mandi mayat, kapan solat, ada pula kita bagi karat kematian, zikir tahlil, khatam Quran. Kita ada macam-macam sebenarnya, kepelbagaian. Betul. Sebab biasanya bank yang saya tahu dia bagi karat kematian sajalah, yang lain semua diurus oleh keluarga sendiri. Ini kita ada komplit. Okay, baiklah. Soalan seterusnya saya akan serahkan kepada Okey, berkaitan soalan yang terakhir saya akan tanya hari ini, apa saranan kata-kata Cik Wahid untuk orang ramai lebih educate? Macam mana? Sorry, lagi sekali. Apa kata-kata Cik Wahid untuk orang ramai lebih educate? Berkaitan apa-apa saja tentang produk Islamic banking ke, tentang kesedaran tentang takaful ke. Jadi kata-kata terakhir Cik Wahid untuk mereka yang lebih orang cakap lebih memahami lah konsep kita sebenarnya dalam perbankan Islam ni. Okey. Apa yang saya boleh kata, macam saya baru saya cakap tadi, gunalah bank secara berilmu. Maksud dia jangan segan untuk nak datang ke bank, nak sembang-sembang, nak tanya. Dia tak semestinya datang tu kerana nak buat urusan kan. Okey, dan kita bolehlah macam kalau katakan sekarang ni kita kena lebih memahami kenapa kita perlu Islamic banking. Sebab macam awal tadi saya cakap, sebagai Islam kita nak lari, nak bebas daripada riba. Okey, itu yang kita perlu. Jadi kita jangan compare, macam tadi juga ada persoalan yang tanya, kenapa konvensional tu rate lagi murah daripada Islamic. So kita tak boleh nak tengok macam tu. Sebab kita sebagai Islam especially kan, kita kena tengok Islamic tu as a whole. Okey. So kata-kata saya maksud dia kita kena lebih memahamilah apa tu Islamic banking. Jangan condemn Islamic banking sebenarnya. Kan? Jangan condemn Islamic banking. Sebab benda-benda macam ni yang memang kita perlu sebagai umat Islam yang kita nak kena faham.
Okay, dan rajin-rajinlah kalau katakan kita update, kita tengok kita punya bank punya website kan, bank punya follow kita punya IG, follow kita punya Facebook kan, sebab selalu kita memang ada regular update dekat situ. Kalau tak, memang feel free, boleh tanya je, boleh tanya je apa-apa dengan kaki tangan. Terima kasih Cik Wahid. Sama. Banyak sangat penerangan dan banyak muka minda. Kadang-kadang kami yang student dekat U pun tak semua benda lecturer kami terang. Yang setempat saja. Tapi bila kita cakap dengan orang yang kerja banker sendiri, kita faham. Oh, sebenarnya kalau dalam finance dia macam ni lagi, dia banyak lagi. Tapi kalau dalam kita baca buku pun, dia memang sikit saja. Dia punya ilmu tu kita tak dapat banyak. Maksudnya berbeza lah berbanding dengan orang yang berpengalaman dalam bidang tu sendiri bila bercakap. Masa tu bolehlah saya apply untuk jadi tutor kat UUM. Boleh. Kalau kata you all nak buat seminar talk, boleh just cakaplah dengan you punya lecturers. Okay, kalau katakan nak buat seminar talk, just bagi tahu, nanti kita buat with the student ataupun with the lecturers kan. Sebab saya pernah buat dengan USM, kita pernah buat dengan Unimap kan. Lepas tu baru ni pun saya buat dengan college matrikulasi, college politeknik, UiTM, Pematang Pauh. Memang kita banyak buat seminar. Kalau katakan UUM nak, just bagi tahu saya kan. Kita set, kita buat seminar talk. Kalau nak buat dengan student pun boleh, dengan lecturers pun boleh. Itu memang lebih lama lah kan, sebab bila buat seminar lebih detail lah yang saya boleh share dengan semua. Mungkin boleh ke depan tu kita usulkan untuk satu program seminar Encik Wahid. Allah boleh. Okey, terima kasih Encik Wahid kerana sudi luangkan masa. Saya ambil masa dan saya minta maaf lah daripada pihak saya sendiri. Mungkin terkejut kan, tiba-tiba saya baru WhatsApp hari Rabu kata saya nak buat sedikit. No problem. Jadi sebab hari ni benda ni saya okey je, sebab benda nak bagi ilmu ni saya happy sangat nak share dengan orang. Macam tadi kan, macam mana kita nak bagi tahu kan. So kalau katakan you all pun tak ni, mungkin you all pun tak dapat ilmu hari ni, walaupun secara sedikit yang saya share kan. At least hari ni dapatlah. Semoga hari ni pun hari Jumaat, semua dapat keberkatan kan. So ni dah tahu dah selepas sikit ilmu, kena guna pakai lah. Aku tak guna pakai dah jadi dosa dah kan.